هو الحي القيوم وأتوب إليه. Alhamdulillah. Malaikat lalu sekejap. Malaikat cari tempat nak duduk kat mana. Okay, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semua alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. صلاة وسلاما على رسولنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat pagi. Selamat sejahtera. Good morning. Alhamdulillah, lagi ceria. Sabahal khair. Masya Allah, rasa dah kan dia sebut sabahal khair, sabahan nur. Rasa dah di taman syurga kan. Yang pertama dan selamanya kita rafakkan kesyukuran kita tingginya kepada Allah SWT kerana di pagi Sayyidil Ayyam hari Jumaat ni, Masya Allah, Allah kurniakan kepada kita rezeki datang ke rumah Allah. Masya Allah. Dan yang paling seronoknya itulah tanda bukti kebesaran Allah. Allah sayang kat kita, kan? Allah sayang kat kita. Allah pilih sahabat-sahabat semua ni kan, merancang sebulan lepas nak main lagi, nak main lagi kan. Nak jumpa siapa? Nak jumpa Allah. Ya, pandang sahabat-sahabat ni, ingat Allah. Itu yang berlaku pada anda dan juga insya-Allah semua sama je. Betul tak? Itulah dalil dan buktinya kasih sayang Allah. Allah hadirkan kita datang meriah sampai tadi kan. Betul tak Kak Zah? Ana kan. Itulah ingat nak duduk lepak situ kan. Banyak benda kita nak cerita, perkara-perkara yang buatkan kita lagi mengenal Allah Taala. Ya, alhamdulillah. Jadi yang kedua, syukur sangat kepada Rasulullah SAW. Berkat doa Rasulullah SAW mendoakan kita, ummati. Ya, nah sayangnya Rasulullah SAW kat kita, maka kita terus beramal mengikut apa yang telah Rasulullah SAW kata, Rasulullah SAW buat, dan apa yang dilalui Rasulullah SAW kita terus istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya Allah. Sekali lagi, ini doa kan? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siapa yang baca? Angkat tangan. Semua baca. Semua baca. Mereka roket cantik kan? Yang tak baca? Tak ada. Yang tak baca ya, kat luar sana. Yang bukan digelar sebagai manusia. Iaitulah ibadah syaitan. Na'udzubillah min zalik. Okey, alhamdulillah, kita terus bincang kita dalam kitab Aqidah Fardu Ain ni yang menepati bincang kita, benar-benar menepati apa yang dikehendaki Allah Rasulullah SAW, iaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah kita pergi pada muka surat berapa ya sayang? 21 ya. Siapa yang ada kitab ni? Yang tak ada kitab ni, ada yakin dia dah khatam dah. Subhanallah, masa kita tak banyak, sesaat je lagi ada. So kita sama-sama doa semuanya ahli jannah. Cuma kita nak ulang kaji, betul tak aku buatnya Allah redha tak redha. Antaranya Allah redha kita main sini, antaranya Allah redha kita boleh ingat balik apa yang kita dah amalkan, dan kita rasa syukur sangat ya Allah kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. InsyaAllah apa yang kita buat hari ini kita akan sembahkan pada Allah di pada mahsyar nanti. Macam mana kita dapat kumpul ini, InsyaAllah di akhirat pun Allah dah tunjuk dah sekarang, InsyaAllah. Okey, muka surat 21 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anda bagi laluan kepada kakak kita. Rezeki nama Kak Arniza. Arniza. Mereka nama lain. Tapi Zal juga. Alhamdulillah. Silakan Kak. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Kidam artinya sedia. Kejap. Ikut suara kuat. Suara kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Qidam artinya sedia. Ini sifat Allah yang kedua. Dikehendaki dengan sedia itu ialah sedia yang zati, iaitu tiada permulaan bagi wujud, yakni adanya Allah itu tidak didahului dengan tiada, yakni Adam. Dikeluarkan daripada sedia yang zati ialah sedia yang zamani, iaitu panjang masa serta didahului dengan tiada Adam, maka tidak dikehendaki di sini. Dalil Qidam Allah Ta'ala itu, jika adanya Allah itu baharu, nescaya ia berhajat kepada yang membaharukannya. Keadaan seperti ini adalah mustahil kerana berlaku berkeliling, dur atau berhubungan yang tiada berkesudahan. Kedua-dua itu mustahil, dan apabila sabitlah qidamnya Ta'ala, maka mustahillah baharu baginya. Allahu'alam. Okey. Saf yang kedua baca. Siapa? Silakan. Silakan. Tak apa, baca je. Yang ketiga, baqa artinya kekal, iaitu tiada kesudahan bagi wujud, yakni adanya tidak diputuskan oleh tiada, yakni Adam. Mustahil lawannya iaitu binasa, fana. Dalil baqa Allah, dalil Allah Ta'ala itu baqa ialah jika ia binasa, nescaya ia baharu kerana setiap yang binasa itu harus ada dan tiada, dan setiap yang harus ada dan tiada itu adalah baharu. Baharu bagi Allah Ta'ala itu adalah mustahil kerana telah sabit qidam bagi Allah Ta'ala. Dengan itu sabitlah baqa baginya. Dan apabila sabit baqa baginya, dan apabila sabit baqa baginya, mustahillah binasa baginya. Kak Zuraiti, Masya Allah. Kan, ni lama tak tengok ke? Aku kayak dah ni. Kan, paling ceria kan. Ahli syurga. Hurul Ain. InsyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Syukran jazakallah khairan katsira buat Kak Arniza. Okay, baca tentang sifat Allah Ta'ala iaitu qidam. Dan yang ketiga sifat Allah Ta'ala sifat baqa. Ya, subhanallah Kak Zariati. Zuraiti. Subhanallah. Subhanallah. Ati ya Allah. Alhamdulillah, barakallahu fi. Jadi lain semua dah baca, cuma suara dikeluarkan oleh dua orang sahabat kita ni. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita tengok balik, kita ulang kaji sikit lah. Kaji sikit, ingat balik. Dia tak boleh terus kidam je. Kan? Yang pertama ingat balik sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, iaitulah wujud. Ambil yang mudah-mudah ni, jangan fikir yang berat-berat. Sebab Islam datang dengan mudah. Kan? Allah hidupkan kita ni supaya kita jadi mudah. Kan? Tak ada masalah. Bahkan yang paling seronoknya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah pilih kita kan dalam perjanjian, bukan dalam perjanjian, dalam boleh dikira sebagai perjanjian ni. Pandangan ulama pasal ni mengatakan surah Al-Baqarah ayat 30. Siapa ingat? Kena ingat betul surah ni, ayat ni. Surah Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama.
Kan? Semua ingat, cuma nak sebut tu. Mu tak sebut, aku tak sebut. Dia jadi kita. Kita sama-sama kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Subhanallah, dahsyatlah muslimat. Rumah Allah ni, Masjid Setia Alam, Masya Allah. Ini memang aura malaikat kami. Alhamdulillah. Ayat yang kita baca tadi sebenarnya Allah beritahu kat Nabi Muhammad SAW. Apa yang Allah beritahu dekat Nabi Muhammad SAW ni sama juga Allah dah beritahu kepada Nabi Isa dalam kitab Injil. Sama juga Allah dah beritahu kepada Nabi Musa dalam kitab Taurat. Sama juga Allah beritahu kepada Nabi Daud, kitab Zabur. Dan sama juga Allah beritahu semua para Nabi ayat yang sama ni. Dan semuanya nak tahu, nak korek balik mana kitab Nabi Ibrahim, suruh Nabi Ibrahim tak jumpa. Akhirnya nak kitab Injil yang paling dekat dengan Nabi Muhammad pun tak jumpa. Kan? Paling mudahnya, minta maaf anak, subhanallah, Allah rezekikan mengajar student Muslim. Umi, kita tak faham macam mana nak rujuk yang Umi selalu cerita ni, kita nak rujuk kat mana? Kamu carilah kitab Injil. Betul dah Bible tu, tapi Bible kitab PhD. Tak sonok betul ni. Kita nak cari kitab macam mana, kitab Injil kat mana? Alah, you ni tak tahu ke? You know kitab Injil tu dah kitab Al-Quran je. Sama-sama dia bagi jawapan. Kan? Kita pun sama lah. Kan? Kadang-kadang kita nak menyibukkan masa kita nak search, cari dalam Google depan mata Al-Quran. Kan? Dalam rumah kan? Subhanallah. Yang paling sonok bukan dalam rumah, yang paling dekat dengan kita, yang duduk dalam diri kita. Apa dia agaknya wonder? Tak jumpa kat luar lagi. Hak duduk dalam diri kita, hati. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Semua dia minta setuju kan? Kan nak beritahukan nanti kan tak cukup masa semua nak jawab kan? Kita ada lebih 50 orang ni. Kan, subhanallah, campur malaikat tak terjawab. So nak kongsi kat sini, itulah Al-Quran. Al-Quran dalam diri kita. Kan? Kita nak cari kat mana? Dan banyak Al-Quran kita tak nak sebut banyak. Apa yang kita sebut? Yang paling utama ulama ajar kepada kita supaya kita tak jadi keliru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Kan? Rasa dah hilang dah was-was tu. Rasa tak puas hati. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang ingat kursi, baca kursi pula. Pastikan syaitan lari jauh. Baca lagi sampai dia tolonglah ya Allah, aku tak naklah perkara dia. Jangan sebutkan tolonglah, aku tak nak syaitan, aku tak nak iblis. Tapi cakap macam tu tak jadi. Dia aura dia lebih A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nampak kita dekat dengan Allah, lagi dekat. Sebab itu bahasa Allah Ta'ala. Ya, baca dengan tajwid. Auzubillahi syaitan. Yes. Rapat lagi. Kan? Hiduplah selama 100 tahun syaitan tak lalai juga. Akhirnya orang berkata, mak cik dia saka maknya. Berat. Cahaya pula saka, tak masuk buku iman pun. Subhanallah. Kita dah tak lama sesaat lepas ni dah jumpa Allah. Jadi kita nak buat yang terbaik dalam walaupun sikit tapi kualiti. Maksud kita pun betul-betul mengenal Allah dengan kita benarkan apa yang kita belajar dengan kitab Akidah Fardu Ain. Diri kita dulu. Kalau kita kenal Allah, kita hadir rasa semuanya. Lihat sahabat-sahabat, ingat Allah. Balik rumah pandang pasangan kita, ingat Allah. Ya Allah, handsome-nya Janaumi. Macam dah.
Saya sebut abang lawa bang. Jannah. Dia sebab aku jannah. Wah, lagi dia dekat dengan Allah. Kan kita doa. Subhanallah, apa cerita kita ni? Nak cerita pasal ulang kaji daripada bab yang Allah itu wujud. Kita nak membenarkan apa yang kita selama tahu bahawa Allah itu wujud. Buktinya Allah itu wujud. Apa dia? Siapa nak kongsi? Tandanya ciptaan Allah Ta'ala. Allah buktikan adanya alam. Pandang langit, subhanallah, luasnya langit, betapa luasnya lagi kasih sayang Allah Ta'ala untuk kita. Nanti langit nanti tu hujan, kalau lebat lain macam. Betul tak? Betul tak? Lain macam sama. Risau dah, atas bukit pun lagi terima banjir. Ingat ke zaman Nabi Nuh je. Allahu Akbar. Semua ni menjadikan kita rasa gerun sebagai inzar. Dengan ciptaan Allah buatkan kita rasa kali pertama kita pandang subhanallah, cantiknya langit ini mendung, tak hujan. Alhamdulillah, serga boleh jalan datang rumah Allah. Ilal masjidil haram, ilal masjidil aqsa, subhanallah. Ini dalil dalam surah Isra. Bila kita belajar akidah, kita sentiasa hidupkan ayat Al-Quran menunjukkan Allah itu hidup. Allah itu ada. Dan Allah itu mesti kita yakin sesungguhnya. Bila kita yakin, kita berani lagi. Selama ni berani buat solat 5 waktu je. Lepas ni kita berani lagi buat solat sunat. Subhanallah. Jadi pergi pada wujud. Apa itu wujud? Ada. Tanda Allah itu ada. Kak Zah dah jawab alhamdulillah, bonus. Semuanya dapat. Pahala semua. Jadi antara lagi Allah wujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang paling penting. Kalau betul mau kapok, mana ni orang patah tengok bagi ni? Mau ayat Allah itu ada, gua ada. Pergi lah solat. Mau solat dah kan? Dah. Solat kenapa? Malaikat kanan kiri. You tak you? You bila malah tak ada? Jawab. Jangan tak jawab. Maknanya itu bukti bahawa Allah itu ada. Kadang-kadang kita cara menjawab tu kena lecik. Macam mana Iblis pernah lecik. Sejarah Iblis dia lecik. Aku sedih lah. Perjalanan ni sedih. 3 perkara. Kena hati-hati. 3 perkara yang menyebabkan kita tersasar. Apa yang telah Iblis buat, itu musuh kita, bukan manusia. Manusia bukan musuh kita. Bukan musuh kita manusia. Musuh kita ialah Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Musuh kita ialah Iblis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang menyebabkan kita semakin dekat dengan Allah ialah bila kita yakin musuh kita ialah Allah Akbar, Allah SWT, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bukan senang, syaitan kan. Uji sikit je, tersasar je, dah rasa lain macam dah. Maknanya dosa kita, Allah nak bersih dosa kita kan. Astagfirullahaladzim. Itu adanya buktinya Allah itu ada. Apabila kita tersasar je, sebenarnya Allah nak kita sebut Allah lebih lagi. Astagfirullah, astagfirullah. Itu Allah nak beritahu kat kita. Kan? Bersangka baik dengan Allah. Tersilap tadi. Besar sebut je, tak ada masalah. Allah yang izinkan. Allah nak sebut, kita nak kena banyak sebut Allah maaf, kerana ini 4 jam dah kelas. Tersasul, balik tersasul. Bila banyak cakap, jadi banyak, dia boleh daripada sebab subuh tadi. Lepas tu ada berhenti sekejap, lari sekejap sebab kelas online. Datang sini tak bising kat lah. Mungkin ayat kata dia kelas lalang ni, ayat tak jadi pula. Jadi juga nak jumpa juga sahabat-sahabat ni ahli jannah. Merupakan ibadur rahman. Semuanya Allah kasihi. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi membenarkan Allah itu wujud, iaitulah segeralah jumpa Allah. Antara kita nak jumpa Allah, datanglah ke rumah Allah. Rumah Allah yang pertama ke mana? Subhanallah, alhamdulillah. Kan? Lagi kat rumah kita lah. Boleh ya sayang? Rumah Allah yang pertama kat rumah kita. Sebab tu baiti jannati, di mana kita duduk, itulah syurga kita. Ahlan wa sahlan sahabat kita baru sampai. Kita baru mula je ni. Tak apa sayang, kita baru mula je. Alhamdulillah, punya rahmat kan. Okay, next kita teruskan lagi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar.
Bila kita kata rumah kita jadikan ia sebagai syurga, maknanya kita akan masuk kepada bab yang kedua, kidam. Allah sendiri. Selagi mana kita mampu hidupkan rumahku syurgaku. Baiti ni di mana kita duduk, di mana kita tetap. Selalunya kita alhamdulillah, selalu kita guna hadis ni, baiti jannati. Rasulullah SAW kata kita di mana kita duduk itulah syurga kita, selagi mana kita ingat Allah. Macam Kak Zah sebut tadi, benda yang tak nampak, yang tersurat kita nampak dalam rumah, yang tersirat dalam hati kita, ingat Allah. Allahu Allahu Allah. Kan? Nak ubah selera sikit, lillah lillah lillahi rabbil alamin. Ramai kalau kita tengok parti nampak diam je. Bila nak menghadapi sekali mak, kebanyakan masing-masing kita cek sikit lah, buka rasa kat mulut dia kan. Orang yang menghadapi sekali mak kan, bila dah mati, dah subhanallah, dah jumpa dah Allah, dah pejam mata rapat, cuba tengok kat mulut dia, kena cek tak? Jangan tanya, nak tengok tak sanggup lah. Sedih. Ya ke sedih? Okay. InsyaAllah sedih tu tak. Sebab apa yang kekal, baru masuk bab yang ketiga, baqa adalah Allah Ta'ala. Kan? Jadi kita hurai sikit dengan masih Allah beri kepada kita ni. Cerita pasal tentang sedia ni, kena faham bahawa Allah itu ada. Adanya Allah itu selalu dipertikaikan. Kat mana ada? Kita dah bahaskan bulan lepas. Allah itu ada. Selagi mana kita yakin Allah itu ada, kita kena percaya. Bila tanda bukti kita percaya, kita buat betul-betul dengan amalan. Amalan ini yang Allah pandang. Kalau sekadar cakap macam mana cakap ni, Allahu Akbar, takut sangat nanti Allah tanya, mu cakap ke apa? Malaikat cantik ni. Betul ya Allah, hari ni aku cakap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maknanya hati kita sentiasa dengan Allah. Bila hati kita sentiasa dengan Allah, maknanya mana dekat Allah bersedia memilih kita untuk bersama dengan dia setiap saat. Kan? Buktinya kita beramal, kita sesungguhnya tunjukkan amalan Allah. Ya Allah, nak marah anak ni, tapi hati dekat dengan Allah. Nampak anak ni, syurga bagi kita peluk. Tak ada nak tengok kau ni. Ya betul kan, aku dah hajak macam-macam. Pasal apa yang ketegak lah. Tinggi insyaAllah, stres tak? Dia bukan sekadar stres kan? Dia menyebabkan lagi dekat kita dengan bila stres dekat tak dengan Allah. Anda suka jawapan sahabat tadi, lagi dekat dengan Allah. Betul. Bila dia meyakini Allah itu sedia. Selalunya kita dengar bila lagi stres, Ustazah, saya dengar ada orang cakap dekat saya. Ya ke? Siapa cakap? Kita layan. Siapa cakap? Saya dengar macam suara mak saya. Mak saya dah tak ada. Mengaruh. Siapa tu? Boleh ikut kan? Yang depan sekali dengan Ana ni. Abang faham kan yang depan dengan Ana? Yang depan sekali dengan Ana, sebelah kanan. Benda kita semangat macam ni. Kan, nampak kan? Selalunya anak kelas macam budak-budak pelajar dia dah bela dah. Saya depan saya. Saya sebelah kanan saya. Semua kat kursi. Hilanglah mengantuk sekejap. Exercise. Mula mencari siapa sebenarnya. Itu hikmahnya bila kita belajar akidah, ikatan kita dengan Allah. Allah yang kejutkan kita sesaat. Sebab kita lalai sekejap. Jadi Ana lebih guna pendekatan bila Ana kata, okey, yang paling depan Ana itu yang paling belakang. Betul tak? Depan Ana kan? Yang paling kanan tangan Ana kanan. Maknanya sebelah kiri sahabat jannah, bonda-bonda kakak kita, adik-adik kita kan. Jadi terbalik. Maknanya bila dia macam tu, syaitan dia minta maaf, dia tak ada akal. Iblis musuh Allah, dia tak ada akal. Bila dia tak ada akal, kita jawab macam biasa je. Memang dia tak lari lah. Tapi buat sesuatu yang luar biasa, yang dalam bentuk kurungan. Yes, pening lalat sekejap. Lalat pun Allah sebut dalam Quran, yang sebut pening lalat. Allah sebut dalam surah Hajj, lalat. Apa hikmah lalat? Kita lalat, mari kat sini, busuk. Kita pok katak dia.
Boleh ikut tak saya? Macam mana orang patah timur sungguh ni? Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Kita dikatalah tak salah. Mungkin kamu jangan sebutlah lah. Dia hukum musuh surati. Betul tak? Subhanallah. Lalat pun Allah bagi analogi perumpamaan. Kerana lalat inilah menyebabkan kita dekat dengan Allah Ta'ala. Yes. Dah nampak kan? Apa bukti Allah itu sedia? Tadi Kak Anissa dah baca tadi kan? Iaitulah kita banyak doa. Kalau kita nak benarkan Allah itu ada, kita cepat-cepat tunjukkan bahawa Allah itu ada. Jumpa Allah. Jumpa Allah tu dalam bentuk kita benar-benar bersedia. Masuk dalam solat. Dalam solat tu tanda kita sedia dalam ada wuduk. Sebelum wuduk, dalam kita bincang sikit masuk ilmu fiqh. Istinja, qada hajat. Lagi sebelum qada hajat, mandi wajib. Sebab tu Rasulullah SAW ingat bersama kita berhati-hati. Dalam badan manusia ada 360 sendi. Pastikan ini betul-betul nak tersasul lagi, betul-betul bersih. Kadang anda tersasul dalam kelas semalam 8 jam, Masya Allah masih tak ada kaki dah. Sebab ada nak kelas yang dia tak duduk kan. Balik rumah, ya Allah, baru tahu 8 jam tadi aku buat apa, ya Allah. Yang penting Allah dah tahu kan. Ni awal pagi dah banyak cakap ni. Dan 5 ayat nak jadi 2 perkataan ni. Allah Maha Kaya. Dia buat BM. Dia ni suka cakap lagi. Bila waktu umur dah meningkat, kita bawa-bawa. Ini baru tahu. Allah tunjuk yang mana Allah SWT sebut lagi. Buktinya Allah itu kidam. Allah itu sedia. Allah sebut dalam surah Allah SWT. Boleh tengok ayat 60 lebih. Tak ingat lah. Boleh tengok balik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkis وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Menunjukkan kita ni ada akal. Menunjukkan kita semuanya ada akal. Allah rezekikan manusia semuanya ada akal. Sama tahap macam malaikat. Ini ulama yang kata benda akal boleh reka ke, boleh cari ke? Tak boleh. Kecuali Allah kata afala tatadhakkarun, afala yaqilun, afala yatadabbarun, afala ya'lamun. Semua tu menyebabkan kita ni membenarkan Allah itu sedia. Allah mesti nak dengar rintihan kita. Maka masuk rukun iman yang ke-6, doa. Doa yang Allah dah ajar setiap hari 17 kali kita minta dengan Allah. Siapa boleh kongsi satu soalan sekarang? Doa apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanallah. Ini tak 17 kali ni. Ini dah 24 jam kali dengan subhanallah. Tahniah Kak Zah. Lagi, siapa lagi nak kongsi kita? Doa apa lagi? 17 kali dalam sebulan. Subhanallah, alhamdulillah, dahsyat, hebat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila kita faham, kita tahu, dapat ilmu bahawa Allah itu ada, bila kita baca ayat ni, dia akan menyerap dalam jiwa hati kita. Allah pilih, Allah nak. Kepada Kau lah ya Allah kami sembah, dan kepada Kau lah ya Allah kami mohon bantuan. Menunjukkan kita membenarkan Allah itu sedia. Allah nak dengar permintaan kita. Cuma kita tak sedar, mungkin kurang ilmu ataupun kita terlalai. Sebab kita ni sifatnya insan lah, yakhluq anil khata' wa nisyan. Kan? Tapi Allah tu Maha Pemurah. Kan? Allah tu Maha Penyayang. Dia nak dengar rintihan kita. Iyyaka na'budu. Betul ke kamu sembah aku? Sembah macam mana? Sujud 24 jam ke? Tak. Maksudnya hati kita ni sujud dengan Allah dengan kita mentaati segala perintah Allah. Apa yang Allah suka, apa yang Allah sayang, kita segerakan. Apa yang Allah tak suka, apa yang Allah marah, cepat-cepat kita minta ampun, tinggalkan. Itu maksud iyyaka na'budu. Barulah Allah nak makbul. Bukan dah sedia dah, siap nak buat dah.
Bukan nak buat, memang nak bagi dah. Tanda Allah tadi, Allah nak bagi dah. Antara nafas, boleh hidup lagi ya Allah. Kami ni terima kasih ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Ada aura orang hebat dalam ni. Buat syahdu pula ni. Mesti semua bangun tahajud malam tadi ni. Subhanallah. Itu maksudnya wa iyyaka nasta'in. Sentiasalah kepadamu lah ya Allah kami memohon bantuan pertolongan. Maknanya dalam surah Al-Isra, ni kita cakap dengan ada dalil, bukan kita cakap seronok tak. Kita dengar cakap orang tak, tapi kita yakin, kita berani, kita buat. Mana bukti dalam surah Al-Isra, kita tengok ayat 79, 78, 79, 80, 81. Cuba tengok ayat kat situ. Allah beritahu kat Nabi Muhammad SAW. Ingat Allah menunjukkan kamu ni bersedia tak dengan Allah Ta'ala. Kalau kamu sedia, maknanya sebelum fajar, sebelum subuh tu dah sedia dah duduk mengaji. Itu kita membenarkan Allah itu sedia nak dengar. Nak pastikan kita ni dapat lihat Allah di syurga Jannatul Firdaus. Boleh masuk syurga ni semua ahli jannah, tapi boleh tak tengok Allah? InsyaAllah, Alhamdulillah. Mereka semua jawab InsyaAllah, amin malaikat ni. Ini persoalan, boleh tengok tak Allah tadi ni? Lihatlah ciptaan Allah dengan kita melihat Allah. Lihat pasangan kita, Allah Akbar. Kan? Comel lah Naomi ni. Dia tengok aku, dia puji anak. Nampak tak? Kalau tak mendalami, Allah tak izin, dia akan mula marah. Ayahnya besar sebuahnya. Apa anda dapat mata ni? Ni. Jadi kan, kata tak, aku dah benar, aku puji anak dia pun tak kena. Sedangkan anak binti dia pun, apa yang tak kena boleh. Nampak? Bila pandang anak, ingat Allah, tanggungjawab aku kena jaga. Sebab suami aku akan jawab 360 darjah 360 darjah di padang mahsyar. Kalau boleh ya Allah, berilah peluang pada pasangan aku sesaat je, lalu je ke padang mahsyar. Kan? Mana dalilnya? Ihdinas siratal mustaqim. Dia siratul mustaqim. Kita biar dekat sikit lah. Dia siratul mustaqim, kita nampak tak tinggi, kan? Tapi nak cerita sesaat dia kita berada di sini, maka kita istiqamah. Itu maksudnya mustaqim. Bahasa ulama mengatakan, ya Allah ihdina. Ihdina ni bila kita doa untuk semua orang, maknanya dengan package kita sendiri confirm Allah makbul, Allah terima. Padahal ulama bahasa ini mengatakan, apabila baca ihdina, sebab kita minta tolong dengan Allah, macam mana kita minta tolong? Istiqamahkan hanya doa ni dulu. Faham dulu doa ni. Belum lagi doa yang lain, doa ni dulu kita faham. Sungguh-sungguh ihdina juga kata doktor kami, dengan maksud sembuhkanlah kami ya Allah. Ya Syafi', sembuhkanlah kami ya Allah. Ya Syafi', Tuhan yang Maha Penyembuh, yang Maha memberi penawar, yang tidak ada selainnya, hanyalah Allah. Ihdina juga dengan maksud tunjukkanlah kami, hidayahkanlah kami. Ihdina juga ya Allah, butakanlah ya Allah musuhmu, iaitulah iblis lah. Maknanya siapa angkara yang bersebab dengan iblis? Yang melalui 3 perkara ni. Yang pertama, musuh Allah ni. Siapa musuh Allah? Allah sebut dalam surah Al-Nas, minal jinnati wan nas. Dia tak akan rasa Allah tu bersedia. Allah tu kidam, dia tak rasa. Dia tak rasa Allah tu kekal bila dia buat 3 perkara ni. Duduk di kalangan jin dan juga manusia. Kita tak sentuh pasal jin sebab kita tak nampak, tak perlu nak bahas. Tapi kita kena yakin buktinya Allah itu ada. Allah itu membenarkan bahawa Dia menciptakan jin, bahawa jin tu ada. Tapi tak masuk ke rukun iman. Tak perlu nak dibahaskan macam mana jin lah. Jin macam manusia kau, macam mana duduk tegak-tegak ni. Habis tu macam mana awak nampak? Saya nampak. Kat mana? Dalam mimpi. Sumpah dengan siapa? Tanya aku nampak. Macam mana keadaan ni? Memang betul lah tu. Sebab apa? Jin memang mata tak klik. Minta maaf Ini fakta-fakta yang boleh dipercayai.
Bagi mereka yang Allah izin dia ada ilmu ni, tapi kita tak dapat, jangan nak cari. Kan? Pasal apa? Jawablah ikut nak jawab apa. Tapi anda nak beritahu, Allah kata, Allah beritahu kat Nabi, dan Nabi beritahu kepada kita, dan ulama pesan kita, tak perlu, sebab masa kita singkat sangat. Singkat sangat. Bagi masa kita dengan Allah. Benarkah Allah itu ada? Bila Allah itu ada, yakinlah Allah itu setia nak dengar rintihan kita. Bukan manusia. Manusia bagi telinga sekejap je, lepas tu kan? Digembirakan kita. Habis. Bukan hak dia dengar. No, seluruh dunia. Hujung jari, habis. Kan? Musuh, bertepuk-tangan. Apa yang berlaku, macam-macam dah dia boleh buat untuk kita. Nak musnahkan kita. Na'udzubillah. Yang 3 perkara, ingat balik ceritanya. Yang pertama, musuh kita sebenarnya ialah Iblis. Terima kasih sayang. Anda ulang semua ni. Boleh ingat yang Sabit Istiqamah dia boleh sebut. Yang tak sebut tu sebab apa? Bukan tak tahu. Bukan tak tahu. Semuanya Allah rezekikan. Allah rezekikan ni nak diam, jangan marah. Allah rezekikan ni nak cakap, jangan you je nak cakap. Kan? Itu semua dengan izin Allah. Jadi tak apa, siapa boleh cakap, Alhamdulillah tak ganggu. Anda saya memang belajar style macam berebut. Siapa tepat, siapa cakap, dia cepat, dia dapat, mereka cantik. Alhamdulillah, gembira. Kan? Kan? Sebab ini rezeki Allah. Kan? Cakap berapa tidak. Sebab apa? Dalam taman-taman syurga ni, Allah sebut dalam surah Naba. Allah SWT sebut dalam surah Waqi'ah. Banyak lagi surah yang lain. Apa bunyi ayatnya? La yasma'una fiha lagwaw wala kizzaba. Di mana kita duduk, ianya adalah taman syurga. Ini jelas hadis Nabi, baiti jannati. Sekarang kita duduk dalam kelas di rumah Allah, Masjid Setia Alam lagi, kan? Banyak-banyak tempat saksi. Bulan lepas kat sana, mereka cantik saksi, panjang kau mai sini pula. Kan? Dahsyat ni. Allah angkat martabat sampai kat sini kan. Subhanallah. Kan? Apa yang Allah dah beritahu kat kita. Itu isyarat tu ala ghaib bagi dia semua juga. Alhamdulillah. Sama ada. Betul, anda suka kan? Senang tak boleh bising. Kan? Anda suka bunyi-bunyi. Itu anak memang nakal. Jadi layaklah Allah buat dia memang cantik. Kan? Anak dengar je dan cerita sikit. Sekolah tahfiz. Dia budak sekolah tahfiz kan, pelajar tahfiz. Kan? Dia sekolah dia menghadap tepi jalan lagi betul. Bunyi lori, bunyi. Kan? Okey. Hari ni kita menghadap ke sini. Tukar posisi. Hari ni kita menghadap ke sini. Esok kamu menghadap tengok lori. Tengok kereta lalu. Dia boleh. Tengok. Sebab saya nak tengok, tapi saya tak tengok dia. Saya nak tengok kamu juga. Dia mana fikir? Afala yaqilun. Kan? Jadi dia orang tak nak tengok kan? Nak tengok kita. Bila dia pandang kereta lori duduk belakang kita, dia nampak kita. Minta maaf. Kan? Betul kan Kak Fazia kan? Orang Arab dia tak boleh. Kan? Dia fokus semua. Dan kalau dia tak fokus, guara dia buat ini. Kan? Itu yang anda belajar. Jadi nak kenal Allah, kita jangan menjadikan alasan makhluk ni menyebabkan kita jauh daripada Allah. Bahkan kita bersedia nak kenal Allah, bahawa Allah tu sedia. Sebab makhluk-makhluk inilah macam-macam dengan alam ghaib. Apatah lagi yang nampak, mereka ini menyebabkan kita lagi dekat dengan Allah. So no stress. La yasma'una fiha lagwaw wala kizaba. Dalam syurga, di mana kita duduk, kita tak nak elakkan daripada telinga kita dengar perkara-perkara yang lara. Dan perkara-perkara menyebabkan penuh dengan alasan ataupun kelentong ataupun penipuan. Depan baik, belakangnya tikam kita. Kita elakkan. Jangan duduk dalam golongan-golongan ni. Allah beritahu dekat Nabi Muhammad. Jadi musuh ni, golongan macam ni. Yang pertama, Allah SWT cerita balik ada tiga perangai ni. Yang jelas lah. Kita ingat balik kisah Iblis laknatullah. Tengok sikit kan balik. Tak lama dah. Masya Allah ingat balik, muhasabah balik. Ada tak aku cari, kalau ada istighfar lagi berganda. Hari ni aku 1,000, aku dah 1 juta balik. Yang pertama, kesilapan Iblis. Yang jelas yang nyata, bila Allah kata sujud kepada Nabi Adam. Salah tak sujud Nabi Adam? Salah. Mana boleh sujud Nabi Adam kepada makhluk, tapi mesti
sujud kepada Allah. Sini kiasan Allah beritahu kepada kita, kita hormat pada suami kita bukan mesti sujud taat pada dia sehingga sebaliknya. Tapi kita pandang suami, kita taat suami, sebenarnya kita taat arahan Allah. Mak ayah pun sama. Mak ayah SPM, aku PhD lagi. Ingat siapa mak ayah? Bila kita mak ayah, bila kita yang atas daripada mak ayah kita, itulah Allah Ta'ala. Itu yang positif yang kita nampak, yang bakok, yang kekal. Ya, Allah itu maha kekal, yang bakok. Kalau mak ayah kita pergi, ingat, sepatutnya kita tak sedih. Sebab apa? Yang kekal ni nak Allah. Kita teruskan bahawa kita nak membenarkan Allah itu kekal. Kita kekalkan kebaikan yang tersirat. Apa mak ayah bagi kat kita, ajar kat kita. Jadilah hamba Allah yang taat. Itu mak ayah kita nak tengok. Begitu juga pasangan kita. Apa yang dia buat bila dah tak ada, nampak dia tak ada atas bumi, tapi dia ada. Berat dah susah. Kita pegang dengan dalil Allah Ta'ala bahawa manusia ini kekal dari sudut amalannya selagi kita teruskan kebaikannya. Dan Allah dari sudut zat, dari sudut wujudnya Allah itu selama-lamanya kekal dan takkan binasa. Tapi manusia binasa. Bila binasa ni, maksud jasad kita ni akan hancur. Itu pun dengan kasih sayang Allah. Allah kekalkan juga jasad dalam bumi bagi yang betul-betul, jasad yang tak dihancur, iaitu mereka yang betul-betul syahid, beriman dengan Allah Ta'ala. Yang mana betul-betul dia menghidupkan Al-Quran dalam diri dia. Al-Quran tu pelihara jasad dia tak hancur. Cacing ke, ular ke apa, na'udzubillah, takkan sentuh. Kan? Itu satu kebaikan nak menunjukkan perbezaan ni. Kita selalu baca, Allah itu kekal, manusia itu binasa. Apa yang binasa tadi? Manusia juga akan kekal dari sudut amalan ni. Mana buktinya? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah. Tak silap ada juz yang kedua, tengok balik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Jangan kamu kata orang yang berjuang, orang berjihad, orang yang terbunuh di jalan Allah, amwat, mati. Bila mati binasalah. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Saja dah. Minta maaf anda tersasur. Ya ke tak? Cuba cek balik. Ayat berapa surah Al-Baqarah? Banyak ayat lain. Dalam surah Al-Baqarah Allah sebut walakin la yash'urun. Walakin la yash'urun. Ya, tash'urun. Itu yang pertama tadi. Jangan kamu kata orang yang berjihad pada jalan Allah, termasuk suami kita. Ustazah, suami saya pergi kerja je, tak pergi perang, tak pergi jadi tentera polis pun. Dia pergi kerja je, setiap hari pagi dia celak mata, pergi kerja, petang baru balik. Sebila kan? Subhanallah. Surah Al-Baqarah ayat berapa saya? Kat sana 154. Ingat ni semuanya Ainul Mardiyah. Kita semua ni Ainul Mardiyah, kan? InsyaAllah Kutu Bidadari. Jadi kena faham betul ayat ni. Allah beritahu, bila kita yakin bahawa Allah itu kekal, kita pegang dengan dalil ni bahawa Allah beritahu kat kita, jangan kamu kata orang yang berjihad, berjuang, yang terbunuh dalam jihad itu, dalam peperangan itu, mereka ini mati. Bal ahya, bahkan mereka ini sentiasa hidup. Banyak mereka tak tahu, tak sedar. Mereka yang tak mengenal Allah, mereka tak yakin dengan Allah, mereka tak sedar hakikat hebat ni kuasa Allah Ta'ala. Nampak? Jadi kita teruskan menghidupkan akidah kita dengan Allah Ta'ala ini, dengan kerana Allah, bukan kerana makhluk, bukan kerana mak yang tak ada dah, tak boleh nak buat apa dah kita, pasangan dah tak ada dah,
pada muka kau. Kita pun layan semua. Kita layan tu sebab apa? 3 perkara tadi tak sebut tadi kan. Dari tadi duk pegang pen nak sebut. Yang pertama, sifat yang mesti kita elak cepat-cepat, iaitulah tak puas hati. Jawapan yang paling tepat, jadilah kita manusia yang bersyukur. Iblis asal namanya adalah Azazil. Dia tak bersyukur dengan Allah Ta'ala. Kenapa pergi jawapan terus? Anda pergi ke depan sikit. Cerita Azazil ni, dia sifat dia, Allah rezekikan dia daripada siapakah Azazil? Satu saat. Siapa Azazil? Iblis. Okey, ada jawapan lain? Adakah dia ketua malaikat? Ya. Benarkah dia adalah ketua malaikat? Ya. Okey, bila kita belajar akidah ini, perbahasan ulama mengatakan memang ada fakta menyatakan ketua malaikat, tapi rujukan yang paling tepat tidak ada dalam Quran mengatakan Iblis ataupun nama asalnya Azazil adalah ketua malaikat. Tidak ada fakta yang tak ada fakta daripada apa, langsung daripada hadis Nabi pun tak ada. Kalau ada pun cek balik sanad hadis tersebut. Apa kata doktor kami? Azazil berdasarkan firman Allah Ta'ala, boleh tengok balik dari, tak silap anda dalam surah Isra ataupun Kahfi, banyak surah yang lain. Tak ingat dah, anda tak ingat, minta maaf. Memang jelas Allah beritahu Azazil berasal daripada jin. Ceritanya dia masa sebelum manusia diceritakan lagi, Allah rezekikan jin ni duduk muka bumi dah. Jadi kita jangan sombong nak datang muka bumi kita nak marah jin. Dia dulu, minta maaf, bukan anda kata, Allah dah cerita dah. Allah cerita kat Nabi Adam sampai kat Nabi Muhammad, sama je fakta ni. Yang duduk atas bumi ni jin. Pun ada khilaf di kalangan ulama. Sebelum jin ada lagi manusia purba, wallahualam. Anda no comment sebab anda tak hidup lagi. Tapi anda sampaikan perkara supaya kita tak putus. Maksudnya akidah kita biar benar dan yakin lepas ni bila kita faham sejarah yang sebenarnya. Kenapa mesti kita mengkaji belajar akidah ni? Supaya ibadah kita, solat kita, amalan kita Allah redha, zup, tak ada tersekat-sekat dah. Bila tak sekat, pastinya berkat. Amin ya Allah. Apa yang berlaku pada jin nama Azazil ni, dia duduk kat bumi ni. Jin ni dia Allah takdirkan ciptaannya daripada api. Bila dia atas dunia ni, dia satu lagi, dia tak ada akal. Dia hidup dengan nafsu macam haiwan, tak ada akal juga. Cuma haiwan Allah bagi nampak cantik. Nampak? Allah bagi nampak haiwan tu nafsu tapi tak ada akal. Otak ada. Nampak? Haiwan ada otak tapi tak ada akal, tapi nampak. Berbezanya jin, ghaib, tak nampak, tak ada akal, ada nafsu. Nampak tu? Rezeki Allah Ta'ala beri lagi betul kat zangan. Apa berlaku pada jin ni? Dia duduk atas muka bumi, dia tak ada panduan. Tuhan ikut dan ikut sedap dia je. Dia ada keluarga. Banyak jin. Jin ni buat macam orang, macam kita manusia ni. Ada Melayu, ada Cina, ada India. Jin pun ada pok-pok dia. Antara ulama mengatakan jin yang masuk Islam dengan Rasulullah SAW, boleh tengok, boleh rujuk dalam surah Al-Ahqaf. Satu puak jin datang belajar dengan Rasulullah SAW. Dia mengaji Quran, jumpa Rasulullah. Lepas tu Rasulullah kata, aku dah sampai dah Al-Quran ni, kamu balik sampailah kepada kamu, bukan kepada manusia, kaum jin dia juga. Namanya kaum jin Nusaybin. Allah Akbar. Dan jangan kita pelekeh jin, sebab Allah muliakan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam surah Az-Zariyat. Betul lah. Ada satu lagi namanya surah jin. Belajar apa kerana jin ni, nak tahu, oh zat jin macam ni, klik tak klik. Lepas tu ada ekor tak ekor, oh jin ada tanduk. Ada tak Allah cerita dalam Quran macam tu? Kesian jin yang Islam macam mana nasib dia. Kita bayangkan jin buat tanduk. Tanduk lembu ada, tanduk kerbau dia. Tapi dah masa sangat singkat dah, subhanallah.
Kesilapan yang pertama yang paling dimulakan oleh jin Azazil ni, dia dah niat dah bila Allah kata sebelum nak jadikan manusia ni, Allah beritahu kepada seluruh makhluk dia, termasuklah malaikat, aku akan jadikan kata Allah Ta'ala, Allah SWT telah beritahu kepada makhluk dia, aku akan menilai hamba-hambaku bila dia beribadah kepadaku, mana yang terbaik. Kan? Dan di kalangan mereka ni akan menjadi ketua di atas muka bumi Allah Ta'ala. Ini kena mengkaji lebih dalam setakat kita je lah. Kena yakin ini yang dah dibahaskan oleh ulama. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala, Allahumma salli ala. Apa yang berlaku seterusnya? Dalam ramai makhluk ni antara jin Azazil. Sebab itu turun ayat surah Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat ni Allah tunjukkan kepada para malaikat. Allah dahulukan malaikat dan semua makhluk pun dengar arahan ni. Semua pakat tunduk pada Allah Ta'ala dengan memberi arahan, tunduk dengan arahan Allah, beri hormat pada Nabi Adam. Sebenarnya itu kiasan. Kata ulama itu kiasan. Nak tengok mereka taat pada Allah ke taat pada makhluk. Ini yang berlaku pada jin Azazil. Maaf, Azazil ni bila dengar ni siapa, dia nak menilai siapa yang terbaik. Macam kita masuk Pak Isa, siapa yang dapat A, kan? Jin Azazil pun masuk Pak Isa ni. Dia sujud kepada Allah, bukan sujud main-main. Sujud betul-betul. Ada ulama mengatakan 7,000, ada pandangan ulama yang mengatakan 70,000. Kita 7 minit. Ya Allah, bila Tok Imam nak bakit ni? 70,000. Minta maaf. Kita pun ada nafsu, jangan nak sombong. Kita dalam diri kita pun ciptaan yang mulia. Kenapa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan sebanyak makhluk yang Allah jadikan kita yang terbaik. Kenapa kita nak samakan dengan makhluk yang Allah tak beri amanah pun? Jin tadi. So kita kaji kenapa jin Azazil sujud 70,000 tahun. Dia buat kerana Allah ke? Pun malaikat makhluk lain tak tahu. Sujud sehingga ibadah ni sampai naik ke langit. Sebab tu pandangan ada ulama ni, ada khilaf di kalangan ulama mengatakan ini Israiliyat, Allah Alam, mengatakan ibadah sampai naik digelar sebagai ketua malaikat. Mereka pun tak mampu ibadah ni hebat ni. Sebab tu Rasulullah pesan kullu umur awsatuha. Bila kita nak buat amalan apa-apa mesti dalam keadaan sederhana, jangan melampau. Bila terlalu melampau baik pun namanya syaitan. Bila terlalu jahat, confirm dah bukan syaitan, nak iblis. Sebab tu Allah sebut syaitan ni siapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Buka tangan. Tangan ni nak buat kita tak elok. Cepat-cepat. Jangan lekas pun berpelik. Nampak? Kan? Allahumma salli ala sayyidina. Jadi apa yang berlaku pada Azazil tadi? Bila Allah sebut wa izqa bismillahirrahmanirrahim ayat 30 surah Al-Baqarah, wa izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha wa yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Apa ayat ni Allah beritahu, wahai para malaikat, ni Allah cerita kat Nabi Muhammad. Daripada Nabi Adam kepada Muhammad, sama ayat ni. Ya? Allah beritahu kat Nabi Muhammad, aku telah berkata kepada para malaikat, wahai para malaikat, sesungguhnya aku nak jadikan manusia. Aku bukan nak dah, ja'ilun, aku yang pencipta, menjadikan manusia sebagai khalifah. Muktamad, menunjukkan manusia tak perlu nak berebut ni. Nampak ni? Tak payah nak berebut. Masukkan ni, saya punya ni, tulis nama Anissa. Tak perlu. Allah beritahu dah kat Nabi Muhammad, tak perlu. Sebab apa? Allah dah bagi siap dah. Istimewanya manusia, subhanallah. Sebab tu Allah nak kita jadilah manusia bersyukur. Alhamdulillah. Tak ada pada makhluk lain Allah bagi pada manusia sebagai ketua, pemimpin, wakil di atas muka bumi Allah. Bumi Allah ni untuk hati kita. Kita jadi ketua untuk diri kita dulu. Itu maksudnya akidah fardu ain. Jadi bab tentang kepimpinan, memimpin merupakan akidah. Bukan perkara yang kita kata biasalah tu, kau pandai dia lah, dia nak jadi kapal ke, biarlah. Minta maaf. Tanggungjawab kita sama bantu anak diri kita tu utama. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Diri kita, peliharalah diri kamu. Hanya orang beriman, orang yang yakin dengan Allah, yang ada akidah yang benar dengan Allah, yang mampu
tahu, Allah bagi petunjuk nur hidayahnya untuk menjaga diri dia, akidah dia dijaga dengan Allah. Kemudian wa ahlikum, ahli keluarga dia. Dia datang kelas, ahli sahabat grup dia. Lepas dia tak berlaku, aku tengok dia esok mari kamarnya agak-agak je, dia tak hidup, tak hidup. Lepas tu biar jadi hidup. Lepas tu yang tak nampak lagi, panggil lagi, ajak lagi. Itu namanya wa ahlikum nara, daripada api neraka. Allahu Akbar. Dan ayat tak silap dalam surah Al-Kahf, minta maaf. Ingat Allah beritahu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang yakin dengan Allah, sesungguhnya anak kamu, isteri ataupun pasangan kamu, suami kamu tu, Masya Allah, musuh kamu. Terjebak 3 perkara ni. Tak bilang yang pertama tak puas hati. Azazil tak puas hati bila dia Allah beri arahan bahawa aku nak semuanya sujud pada Adam. Adam ni maknanya tanah. Sujud pada tanah ni. Sujud. Makhluk dah tengok dah bagaimana Allah ciptakan Adam ni, tanah ni. Ni cerita ulama lah. Ulama beritahu kat kita. Apabila Allah arahkan, wahai malaikat, turun ambil tanah kat bumi. Sebab tu kita layak menjadi pemimpin di bumi, sebab kita pun daripada bumi juga. Kemudian turun ambil bumi, turun ambil tanah. Malaikat ni semua ahli malaikat, insya-Allah. Rukun iman yang kedua. Malaikat turun ambil tanah. Dia tak cakap banyak. Nak ambil tanah macam mana? Ambil sikit ke banyak? Tak ada. Hak yang ada tak bukit ke? Hak dah laut ke? Turun ambil tanah. Jadi malaikat dia adapkan, dia akan fikir yang terbaik untuk Allah. Maka dia akan cari tanah yang paling subur. Tengok panggil tanah apa dia. Kita lah jumpa dia tanah, baru dia ambil. Nanti sekejap. Awak sama? Buat betul pula situ. Ni tanah suburnya. Ada tak panggil kita manusia? Awak ni ni duduk kat bahagian mana ni? Awak ni kena bekas tak ke tak kan? Ada tak? Tak pelik berlaku. Sebab dah ada sejarah awal akidah ni. Maka tanah sebut kamu nak ambil aku boleh, tapi kalau mau ambil semua makhluk lain pun kita ni sifat toleransi tu ada. Kita nak tolong juga makhluk lain, nak juga tanah, cacing pun nak tanah. Jadi malaikat tak cakap banyak, terus naik. Sampai dia naik ke atas, Allah arahkan lagi, turun ambil tanah. Maknanya tanah ni, mereka fikir maknanya tak kira tanah pun, campur pi. Jadilah namanya Adam. Jadi termasuklah Azazil tengok, sebab dia orang tak duduk kat bumi, klik-klik, tanah ni, tanah liat, tanah kering, ada yang tanah car ni, campur semua. Lagi banyak dosa, lagi berbusuklah kita. Nauzubillah. Berarti kita kena banyak istighfar, mandi bersih, dengan mandi wajib setiap saat, tak apa, supaya hati kita lagi bersih. Subhanallah, akidah kita lagi bersih dengan Allah. Next, apa yang berlaku pada Nabi Adam ni bila Allah jadikan dia? Ada ulama mengatakan masa ayat diturun, ulama katakan Allah sama dah terbentuk dah Nabi Adam. Ada yang mengatakan duduk cengak, gini. Ada yang mengatakan terbaring gitu. Jadi makhluk ni termasuklah jin ni duduk pusing tengok, malaikat duduk pusing, gini manusia ni, gini duduk pusing kan. Tapi roh tak masuk lagi. Masa ni ada ulama menyatakan bahawa Allah buat manusia dah, Allah lantik siap-siap kita adalah ketua. Bukan untuk yang nampak, tak nampak pun kita. Macam mana kita nak nampak hak yang tak nampak? Kalau hak nampak pun kita buat tak nampak. Buat tak kisah je. Padahal nak masuk syurga sama. Kat mana bukti tanda syurga? Kita doa minta dengan Allah, tapi hati kita, ya Allah, Ihdina siratal mustaqim. Minta kami terbayang mak ayah kita. Daripada nak cerita banyak, semualah tak terkecuali semua. Termasuklah yang tak nampak, jin. Ni kalau duk kutuk ke jin, memanglah jin 10 kali lah lain macam. Nauzubillah. Boleh saya? Okey. Tak habis cerita pula Kak Zah. Boleh Kak Zah? Boleh nak masa lebih sikit? Jadi yang pertamanya, Azazil bila dengar je arahan ni, dia seorang je makhluk yang tak sujud pada Allah. Dia tak sujud arahan Allah. Itu sebenarnya. Mesti orang fikir sujud Nabi Adam. Nabi Adam tak ada lagi sujud macam ni. Tak. Maksudnya dia tak terima. Jadi kesilapan Adam, Nabi Adam tak salah. Salahnya kita ni ikut tak arahan Allah. Kita kata
nak minta maaf, ini siapa ni? Anak kita. Lah, dah dari bawah hidup 2 tahun. Kita tak, dia salah bang. Dia ambil handphone saya, hancur, habis segala maklumat saya, habis semua orang tahu. Dia salah bang. Contoh ni. Tak. Arahannya, handphone tu kalau dia jadikan sebagai Al-Quran, Allah akan tutup aib kita. Contoh. Okey. Ini nampak tak? Jadi arahan Allah itu yang sebenarnya Allah tengah uji kita. Kadang-kadang sesuatu perkara yang kita rasa tak baik untuk kita, tapi di sisi Allah baik. Asa antakrahu syai'an fahuwa khairun lakum. Yang disebut juga dalam Al-Quran, sesuatu benda kita rasa tak baik, tetapi baik di sisi Allah. Allah sengaja izinkan. Kenapa bang? Kenapa kita mesti ada anak ni? Dan memang mindset kita tak nak, tetapi Allah nak bagi juga anak supaya kita ni lebih dekat dengan Allah. Bukan lebih dekat dengan anak, memang tak dekat dengan anak dan memang tak mahu anak pun. Tapi sebenarnya siapa yang jadikan anak tersebut? Allah. Allah Akbar. Jadi jawapan yang pertama tadi, Azazil dia tak ikut arahan Allah. Bahkan dia tak puas hati. Situlah tonjol dia tak puas hati. Boleh rujuk dalam surah Al-A'raf, bila Allah tanya kepada Azazil, kenapa kau tidak ikut arahan aku untuk sujud kepada Adam? Apa jawab Azazil? Ada pendapat ulama mengatakan dia masih belum lagi tukar nama iblis. Macam mana aku nak taat kepada Adam? Khalaqtahu min tin wa ana khalaqtani min nar. Ini jawapan Allah beritahu kat Rahmat. Ini kata-kata iblis yang nyata. Aku daripada api. Ya, kita ni daripada tanah. Apa hebat tanah? Dia pijak-pijak. Memang betul lah, kalau tak ada ilmu, ada ilmu sombong, memang jadi spesialis lah. Dia pijak-pijak. Jadi kita kena yakin. Walaupun satu dia sebut Allah, kita yakin Allah. Sebab apa? Yang menjaga, yang melindungi kita Allah. Dan makhluk tak boleh mengatasi ini. Itu juga Allah dia yang kekal, baqa. Apa masalah? Balik pada Allah. Cepat-cepat solat istighfar dulu. Jangan solat istighfar, solat taubat dulu, istighfar dulu. Tak cukup 40 hari, 40 tahun. Allah mak aku mau 50-40 tahun lagi. Allah nanti kan main haid pula, menopause pula, macam mana pula ni? Kan? Maknanya jangan berhenti. Sesaat yang Allah kurniakan kita istighfar. Lillah. Karena Allah. Supaya syaitan tak sempat langsung nak mencelah. Jadi silap yang pertama, Azazil dia tak ikut arahan Allah. Bahkan dia rasa tak puas hati. Kenapa Adam, bukan aku? Kata Azazil. Ini jawapan dia. Jangan ada sifat tak puas hati. Bila berlaku kata apa-apa, kata apa? Berlaku sesuatu perkara yang kita rasa tak puas hati, memang tak puji bang. Anak tu dengan saya, Mak, Abang Long dengan Kak Mak, saya ni satu, saya ada teman mak ni. Ada tak puas hati kan? Biasalah tu. Sebenarnya ini perangai Azazil dah tunjuk dah. Belum ada secerita lagi. Kan? Allah Akbar. Allah ajar kepada kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Macam ni lagi, nak puji lagi Allah. Bukan Tuhan sekalian alamnya, Ar-Rahmanir Rahim. Angkat suara Allah je. Allah je nak kita, nak Allah redha kita. Nampak? Sebab tak puas hati, tunjukkan mak ayah aku tak redha aku ke, tak pandang aku ke. Dah kan, tutup cepat-cepat. Allah Ar-Rahman, Ibadur Rahman, hamba Allah yang redha. Okey, itu yang pertama. Sempat tak? Nak habiskan 2-3 ke tunggu bulan depan? Nak habiskan. Kata Kak Zah. Sekejap ya. Sekejap. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, silap yang kedua, bila je dia tak puas hati, dia tak dekat dengan Allah, dia jauh dengan Allah. Bukan kan? Siapa ni? Okey, Alhamdulillah. Yang kedua, apabila Allah tanya dia macam tu, terbongkarlah siapakah dia Azazil. Rupa-rupanya dia sujud yang lama kepada Allah tu sebab dia mengharapkan sesungguh pada Allah, tapi perkara yang tak betul. Dia mengharapkan dia akan jadi ketua di muka bumi Allah. Berlaku tak kita?
Faham? Mak mentua dengan saya, siapa yang lebih? Saya yang pandang abang sekalian. Mak abang tu sejarah yang lepas. Kan? Tengok kan? Allah dah letak dah. Yang pertama mak ayah bagi pasangan kita, suami lah. Kan? Kita yang akan lakonkan jadi mak ayah ni. Tapi jangan jadi zihar pula. Haram kan zihar? Lakukan, buat baik. Kita meneruskan kebaikan mak ayah tu supaya dia rasa kebaikan dia kepada mak ayah tak pernah putus walaupun selepas mak ayah dia tak ada. Itu sebenarnya. Ni tak puas hati kan? Hati cerita-cerita balik kemudian. Bila tak puas hati jadi dia tak puas hati. Azazil tak puas hati bila Allah lantik Nabi Adam, kita lah manusia sebagai khalifah di atas muka bumi Allah. Maka timbul perangai yang kedua. Bila dia kata khalaqtahu min tin wa ana khalaqtani min nar. Apa maksudnya? Ayat yang dalam masa sama dia menghina ciptaan Allah. Dia hina kita manusia, maknanya dia hina Allah Ta'ala. Jangan main, jangan buat gurau. Allah, mak tu kita hina mak tu kecil hati. Diam je. Kan maaf ya, ada benda negatif tak kerti nak ekor. Kan bila kita tak biasa buat, tak kerti nak ekor. Mak ayah pun dah tak ada, tak baik lagi kan. Kan? Allah, kan? Punya tak puas hati tu. Dia pergi set yang kedua, tadi dihina pula dalam bentuk gurau ke. Ya sayang, ya sayang. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, bila dihina je, dia hina Allah Ta'ala, Allah terus muka. Maka Allah kata apa dalam surah Al-A'raf ni? Fakhruj, keluar kau. Tak bagi muka terus. Kita nak sian dia je lah. Kan? Tapi Allah tak. Bila menghina je, jangan bagi muka dah. Ini Allah buat. Keluar kau, tempat yang kekal kau adalah neraka. 2 kali menangis tak habis. Ni iblis. Barulah nama dia pun. Yang pertama, bila tak puas hati, jadilah kau fasik. Bila kita manusia tak puas hati dengan apa yang Allah beri kepada kita, suka tak suka pun, dia tak puas hati. Allah kata dalam Quran, jadi macam perangai iblis tadi ni, Azazil ni, duduk golongan yang fasik. Siapa orang kaum fasik? Ni lah, bila tak puas hati. Yang kedua, bila dia hina ciptaan Allah, hati dia tak percaya pada Allah, maka jatuh dia dalam bab munafik. Ini Azazil, daripada fasik pergi ke munafik. Kemudian dia tak cukup dengan dia munafik tadi. Apa yang berlaku pada Azazil tadi, dia dah tukar kepada nama iblis. Allah tak pandang dia sebab dia tak beriman dan tak ada peluang dah syukur. Habis, sebab dia keluar dah. Hukuman dia dah keluar daripada syukur dah. Apa lagi? Okey, dia tengok dah suasa. Apa kata iblis tadi? Dia berdebat dengan Allah Ta'ala. Okey, aku tak kira api-api tak apa, tapi aku akan cabar. Dia nak cabar Allah Ta'ala. Aku akan hasut keturunan Adam. Allah, berlaku tak kita hari ni? Allahu Akbar. Habis, tak ada muka dah. Habis. Apa Allah jawab? Okey, aku tak kisah. Aku yang ciptakan hamba aku. Lantak kau lah, carilah siapa yang kau nak. Tapi ingat, hanya satu saja yang terselamat. Min ibadi, daripada kalangan hamba-Ku yang mukhlasin, yang ikhlas. Jadi kita ikhlas datang ni, kelas ni memang nak cari Allah, bukan nak cari sazah, bukan nak cari orang ni, cari Allah. Maka Allah akan izinkan terlintas yang orang Kak Azhar. Jumpa lalu Kak Azhar cakap, kan? Ingat, terima kasih, Alhamdulillah ya Allah, temu Kak Azhar. Betul kat matlamat niat kita ni, supaya akidah kita ni ihdinas siratal mustaqim. Nampak? Yang pertama, tak puas hati. Yang kedua, hina ciptaan Allah. Hati-hati, jangan hina ciptaan Allah. Jangan hina peraturan hukum Allah. Jangan main dengan apa yang Allah kasih. Termasuklah Rasulullah dan juga makhluk-makhluk yang Allah sayang. Termasuklah yang nampak tak nampak. Okay. Dan yang ketiga, jangan cabar Allah Ta'ala. Bila cabar, jadilah kaum kafir. Maka iblis tergolong dalam kaum kafir. Asal dia Islam. Sebelum tu dia sujud sama-sama dengan Allah. Lepas pada peristiwa tu, dia dah tak sujud selama-lamanya. Makanya bila kita tak solat, makanya sama sekarang dengan yang mana Allah katakan neraka Jahannam khalidina fiha na'udzubillah min dzalik. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Yang baik itu datang dari Allah, yang baik kita tambahkan lagi ilmu, kita muhasabah balik ya. Astagfirullahalazim, semuanya ahli jannah.
Ya, nah, kita berhati. Jadi sedia Allah baqa kekalnya Allah dengan kita kekalkan amalan ibadah kita kerana Allah Ta'ala. Jadi tutup baca surah Al-Asr dan tasbih kepada Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang semua ahli jannah, amin ya Allah. Esok kuliah Ustazah Mimi pun dekat sini tadi ya. Sebab Dewan ada Azhar City Azhar City besok dekat sini juga. Sebab Dewan nak menggunakan ada yang pernah Azhar City paling okey, buku dah tulis dah. Kedatangan letteran, buku dah tulis kedatangan. Mana buku? Tulis apa yang belum tulis. Catat kedatangan ni. Nanti dapat poin.